Okey, selamat pagi semua kepada pelajar 4 Sains 1. Okey, kita akan lihat bab 7 hari ini ya. Bab 7 itu usaha ke arah kemerdekaan. Usaha ke arah kemerdekaan. Jadi dalam tajuk ini apa yang kita akan lihat adalah ini. Okey, kita akan lihat tentang latar belakang idea negara merdeka. Okey, idea negara merdeka. Okey, lepas tu kita akan lihat jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, ini merupakan langkah awal untuk mengadakan kerjasama kaum. Okey, langkah awal untuk mengadakan perpaduan lah. Okey, kerjasama kaum daripada pelbagai parti politik, okey, yang mewakili kaum. Lepas tu kita ada sistem ahli, satu sistem yang melatih pemimpin tempatan pelbagai kaum untuk mentadbir negara kita. Okay, memberi mereka latihan dan pendedahan. Dan yang keempat adalah kita ada sistem pendidikan kebangsaan di mana pendidikan ini dijadikan sebagai satu alat untuk mengukurkan perpaduan. Okay, perpaduan lah. Di mana kita ada laporan-laporan seperti BANS, laporan Fenwu, okay, laporan Razak. Jadi laporan-laporan pendidikan ini berusaha untuk membentuk satu kurikulum yang sesuai lah, yang seragam. Okay. Dan yang kelima adalah kita akan lihat penumbuhan parti politik di negara kita. Okay. Matlamat perjuangan mereka. Okay. Jadi hari ini kita akan lihat item nombor 1, latar belakang idea negara yang merdeka. Okay. Jom kita lihat. Okay. Bagi mereka yang ada buku teks, muka surat yang saya akan guna pada pagi ini adalah muka surat 172. Okey, 172. Kalau anda ada buku teks, anda rujuk muka surat 172. Dan saya akan beritahu anda cara untuk mengingat. Okey. Jadi kita mula dengan tajuk yang pertama, latar belakang idea negara merdeka. Okey, latar belakang idea negara merdeka. Okey, boleh? Okey, jadi kita mula 7.1. Okey. Jadi kita akan lihat beberapa pertubuhan di negara kita, okey, dari sebelum Perang Dunia Kedua sampai selepas Perang Dunia Kedua. Kita akan lihat idea merdeka bagi setiap pertubuhan ini. Okey, kita mula dengan Kesultanan Melayu Melaka 1938 sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, Kesatuan Melayu Muda ini pemimpin dia adalah Ibrahim Haji Yaakob. Okey. Jadi konsep kemerdekaan bagi Kesatuan Melayu Muda ataupun KMM adalah konsep Melayu Raya. Okey, konsep Melayu Raya itu penyatuan bangsa dan dunia Melayu. Okey, berasaskan persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa. Okey, bahasa Melayu lah. Okey, yang menjadi satu rumpun yang sama iaitu Melayu. Okey, dia adalah satu rumpun sama iaitu Melayu. Okey, tetapi lepas KM diharangkan ia diteruskan oleh pertubuhan KRIS, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, dan PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Okey, jadi KRIS dengan PKMM ni pemimpin mereka pun berasal daripada KMM. Jadi ingat, Kesatuan Melayu Muda, konsep kemerdekaan mereka adalah konsep Melayu Raya. Okey, lepas itu kita tengok Parti Kebangsaan Melayu Malaya ataupun PKMM 1945. Ini selepas Perang Dunia Kedua. Okey, jadi PKMM ini pemimpin dia adalah Datuk Burhanuddin Al-Hilmi. Okey, Datuk Burhanuddin Al-Hilmi. Okey, Ishak Haji Muhammad serta Ahmad Bustaman. Mereka ni adalah bekas pemimpin KMM dahulu. Jadi apa matlamat politik dan merdeka mereka? Okey. Mereka ini bertujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan bekerja sama dengan kaum lain untuk membentuk
perpaduan. Okey, anda masih ingat tak pada bab yang ke-6 hari itu di mana kita telah belajar bagaimana PKMM telah ataupun Melayu Radikal. Mereka ni juga dipanggil sebagai Melayu Radikal. Jadi PKMM mereka telah bekerja sama dengan pihak bukan Melayu iaitu AMCJA. Di mana PKMM yang bergabung dengan Parti Melayu Radikal yang lain seperti API, Batas yang berbentuk putera bekerja sama dengan AMCJA dan mempersembahkan Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif kepada Persekutuan Tanah Melayu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Itu pada bab yang ke-6. Jadi PKMM ini dia bekerja sama, dia cuba bekerja sama dengan kaum lain untuk membentuk perpaduan. Jadi PKMM ini memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya juga. Dia sambung daripada KMM. Konsep Melayu Raya dan slogan Merdeka. Slogan Merdeka. Jadi PKM berhasrat mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. Jadi apa konsep, apa idea negara merdeka bagi PKMM? Saya simpulkan di sini masih lagi konsep Melayu Raya. Dan slogan adalah slogan Merdeka. Jadi selepas itu kita tengok yang ketiga, API. API jadi API ini ataupun Angkatan Pemuda Insaf ini pemimpin dia Ahmad Bostaman. Jadi API ini idea negara merdeka ini dia lebih menekankan kepada pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Jadi saya tulis di sini pemerintahan demokrasi. Demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat. Dan lagi satu adalah keadilan. Boleh jadi kita sambung. API ini dia ada slogan. Slogan dia adalah Merdeka dengan Darah. Jadi ini adalah konsep idea merdeka bagi Angkatan Pemuda Insaf secara lembut tetapi sekiranya keadaan terpaksa akan kekerasan. Jadi image dia radikal. Lepas tu kita tengok pergerakan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Kita cuba tengok. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak ini pemimpin dia adalah Datuk Patinggi Aban Haji Abdillah. Ingat Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, pemimpin dia Datuk Patinggi Aban Haji Abdillah. Yang menentang penyerahan Sarawak kepada British pada masa itu. Masih ingat tak bab yang ke-4 rasanya, di mana penyerahan Sarawak kepada British oleh Wyner Brooke ditentang oleh penduduk Sarawak. Penyerahan tersebut ditentang oleh penduduk Sarawak. Termasuklah Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak pimpinan Datuk Patinggi Aban Haji Abdillah. Sebab ia bertentangan dengan janji Raja Brooke, Wyner Brooke yang berjanji dalam Perlembagaan 1941 akan menyerahkan Sarawak kepada penduduk Sarawak untuk berkerajaan sendiri. Jadi cara rumusan dia adalah rumusan dia saya letak di sini. Rumusan dia adalah apa? Menentang penyerahan Sarawak kepada British. Kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Lepas itu kita tengok Pergerakan Pemuda Melayu. Pergerakan Pemuda Melayu ataupun PMM. Ini di Sarawak juga. Ini di Sarawak juga. Pergerakan Pemuda Melayu ataupun PPM
okey, idea merdeka mereka, okey, mereka ini rela berkorban untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Okey, jadi mereka membuat catatan merdeka dalam surat menyurat mereka. Okey, mereka menggunakan perkataan merdeka dalam surat menyurat mereka. Jadi menjelaskan, okey, matlamat PIM ni adalah untuk memerdekakan Sarawak. Okey, jadi mereka menubuhkan satu Pakatan Sulit, itu Rukun 13, di mana pada masa itu Rukun 13 ini, okey, menerusi Rosli Dobi telah membunuh Governor Sarawak, itu Duncan Stewart di Sibu. Okey, mereka telah membunuh Governor Sarawak. Okey, membunuh Governor Sarawak, okey, Duncan Stewart. Okey, jadi ini membuktikan kebencian terhadap kolonial. Okey, terhadap penjajah. Kolonial ni penjajah. Okey, jadi rumusan dia saya letak di sini. Okey. Apa matlamat mereka? Matlamat mereka adalah memerdekakan Sarawak daripada kolonial. Okey, itu British lah. Okey, memerdekakan. Mereka benci. Okey, mereka juga benci kepada British. Okey, benci kolonial. Okey, jadi sekarang kita masuk ke UMNO. Okey, seterusnya UMNO 1946. Okey, UMNO ditubuhkan. Okey, United Malays National Organisation ataupun UMNO. Pemimpin dia Datuk On Jaafar. Okey, Datuk On Jaafar. Okey, jadi kita dengar nama Datuk On Jaafar dalam banyak bab. Bab 2 kita dengar. Okey, bab 4 pun kita dengar nama ini, Datuk On Jaafar. Okey, pasal bab 5 pun ada. Okey, sekarang ni bab 7 pun ada nama Datuk On Jaafar. Okey, jadi para pelajar, okey, nama Datuk On Jaafar ini wajib pelajar ingat. Okey, wajib pelajar ingat. Okey, sebab nama dia selalu ada. Okey, wajib. Okey, Datuk On Jaafar. Okey, jadi UMNO ini, okey, mereka cuba menyatukan orang Melayu dan mempertahankan hak bangsa Melayu serta kedudukan raja. Okey, jadi slogan mereka adalah Hidup Melayu. Jadi UMNO ini dia menentang Malayan Union. Malayan Union ini mengancam status quo orang Melayu serta kedudukan raja Melayu. Bagi memelihara status quo, maksudnya kedudukan istimewa orang Melayu serta kedaulatan raja-raja Melayu. Jadi mulai 1951, UMNO diubah, slogan UMNO diubah kepada Merdeka bagi memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu secara perundingan. Okey, jadi sekarang kita simpulkan. Okey, mula-mula okey, apa tujuan UMNO? Menyatukan orang Melayu ataupun memelihara kedudukan orang Melayu. Okey, kedudukan ni status quo lah orang Melayu. Okey, kedudukan ataupun hak lah. Hak bangsa Melayu ataupun orang Melayu. Okey. Okay, lagi setelah ini yang kedaulatan raja. Jadi mereka menentang Malayan Union. Okay, pada masa itu slogan mereka adalah Hidup Melayu. Slogan mereka adalah Hidup. Okay, lepas tu mulai 1951 slogan Merdeka. Okay. Memperjuangkan kemerdekaan melalui perundingan. Okey, boleh? Okey, jadi apa beza cara UMNO mencapai kemerdekaan dengan cara pertubuhan-pertubuhan lain yang saya sebutkan tadi?
Okey, memperjuangkan kemerdekaan. Apa beza cara dia? Okey, boleh tak para pelajar tulis dalam ruangan chat? Apa bezanya? Okey, cara UMNO memperjuangkan kemerdekaan dengan pertubuhan lain. Seperti API, seperti API ya. API, PPM, apa beza cara perjuangan mencapai kemerdekaan? Boleh anda tulis dalam ruangan chat. Ya. Tidak menggunakan kekerasan. UMNO tidak menggunakan kekerasan. UMNO tidak menggunakan kekerasan. Itu menurut Gabriel. Lagi. Jadi UMNO tidak guna kekerasan. UMNO guna apa? Apa cara yang UMNO guna? Ya, UMNO guna cara perundingan. UMNO guna cara perlindungan. Ini adalah jawapan Gabriel. Tak ada benda, tak ada tempat nak tulis. Lepas itu, bagaimana dengan parti politik yang lain, pertubuhan yang lain, seperti API, PPM, apa cara mereka? Kalau UMNO, dia melalui perundingan, tiada kekerasan. Kalau pertubuhan-pertubuhan seperti API, PPM, apa cara mereka? Cara mereka mencapai kemerdekaan. Apakah cara yang mereka guna tu? Macam API. Apa cara yang digunakan oleh API? Liza kata secara kekerasan. Mula-mula secara lembut. Tetapi kalau keadaan terpaksa akan menggunakan kekerasan. Slogan mereka merdeka dengan darah. Jadi secara kekerasan ataupun kekerasan ataupun radikal. Kekerasan ataupun radikal. Jadi macam PPM. PPM di Pergerakan Pemuda Melayu di Sarawak, PPM. Mereka ni menentang penyerahan Sarawak. Jadi mereka juga berniat untuk memerdekakan Sarawak dengan cara kekerasan juga. Seperti apa? Membunuh governor, pegawai British. Membunuh. Jadi cara kekerasan lah. Sebab mereka benci kolonial. Jadi ini beza dia. Jadi sekarang kita sambung, kita tengok Pergerakan Kebangsaan Melayu Labuan. Ini di Sabah. Pergerakan Kebangsaan Melayu Labuan di Sabah. Jadi perjuangan PKM di tanah Melayu mempengaruhi PKML, Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Jadi PKML ini dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gan. Mengamalkan dasar tidak bekerja sama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Slogan mereka hidup Melayu merdeka. Jadi rumusan saya tulis di sini. Pengaruh PKMM. Pengaruh satu sumber besar. Pengaruh PKMM. Slogan hidup Melayu merdeka. Sini saya tulis dasar tidak bekerja sama dengan penjajah dan menuntut kemerdekaan Sabah. Jadi ini adalah PKM. Ini adalah PKML. Jadi anda ingat yang inilah. Jadi selepas ini kita tengok satu lagi, itu MIC. MIC ya. MIC itu Malayan Indian Congress, MIC. Jadi MIC ni pemimpin dia lah John TV ya. John TV adalah pemimpin dia. Jadi matlamat dia adalah bekerja sama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Jadi MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan melafazkan
taat setia kepada tanah Melayu. Okey, jadi kalau kita lihat di sini rumusan dia MIC ini, okey, konsep atau idea kemerdekaan mereka adalah bekerja sama dengan kaum lain, okey, dalam memperjuangkan kemerdekaan. Okey, bekerja sama dengan kaum lain. Okey, ini dia. Okey, MIC. Okey, lepas tu kita tengok yang 1947 Hizbul Muslimin. Okey, Hizbul Muslimin ini apa asas perjuangan dia? Okey, asas perjuangan dia adalah ini. Okey, dia tentang matlamat mencapai kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. Okey, ini adalah matlamat Hizbul Muslimin. Okey, tapi British yang tidak senang dengan perjuangan Hizbul Muslimin telah mengharamkan pertemuan tersebut. Okey, jadi anda ingat ini. Okey, kemerdekaan telah tanah Melayu sebagai negara Islam. Okey, keyword dia negara Islam. Okey, keyword dia adalah negara Islam. Boleh ya? Okey, lepas tu MCA, Malayan Chinese Association ataupun MCA. Okey, pemimpin dia Tan Cheng Lock. Okey, apa idea kemerdekaan dia? Okey, idea dia lah ini. Okey, bekerja sama dengan semua kaum. Okey, MCA dia ni menyatukan masyarakat Cina, tetapi idea mereka dia dalam bekerja sama dengan semua kaum dalam keadaan harmoni untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu. Jadi ini adalah idea kemerdekaan MCA ya. Okey, itu apa? Bekerja sama dengan semua kaum. Itu apa? Capai kemerdekaan. Okey, para pelajar. Okey, tadi saya ada sebut satu parti kan, satu pertubuhan kan, yang juga mempunyai idea yang sama. Itu bekerja sama dengan semua kaum untuk mencapai kemerdekaan. Boleh tak para pelajar beritahu saya apakah pertubuhan tersebut? Yang idea dia sama dengan MCA. Ya, Gabriel kata MIC. Ya, betul. MIC dengan MCA ini konsep kemerdekaan dia hampir sama. Itu bekerja sama dengan semua kaum untuk mencapai kemerdekaan. Tengok MIC. Okey, anda tengok bekerja sama. Ini MIC. MCA pun sama. Bekerja sama. Ya. Okey, sekarang kita tengok Parti Islam Setanah Melayu, okey, ataupun PAS. Okey, kata singkat dia adalah PAS. Okey, jadi PAS ini apa? Okey, apa idea kemerdekaan dia? Idea kemerdekaan dia adalah ini, okey, idea negara Islam. Okey, idea negara Islam. Okey, di mana dalam idea negara Islam ini, okey, satu negara, satu bangsa, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, okey, dan menjalankan hukum Islam. Jadi pendek kata Parti Islam Setanah Melayu ataupun PAS, idea konsep kemerdekaan mereka adalah idea tanah Melayu sebagai negara Islam. Okey, para pelajar boleh tak anda beritahu saya satu lagi pertubuhan yang sama idea dengan PAS ini? Okey, tolong tulis dalam ruangan chat. Okey. Pertubuhan manakah? Okey, yang sama dengan PAS. Idea dia sama dengan PAS. Okey, Liza kata Hizbul Muslimin. Okey, bagus. Dia sama dengan Hizbul Muslimin. Okey, dan terakhir sekali kita tengok IMP. IMP ya. Okey, Independence of Malayan Party, IMP. Okey, jadi pemimpin dia adalah Dato' On Jaafar. Okey, Dato' On Jaafar ni nama dia banyak. Okey, jadi anda wajib ingat nama dia. Okey, sekali lagi saya kata wajib ingat nama dia. Okey, jadi IMP ini, okey, tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum. Jadi maksudnya IMP ini dia memperjuangkan kerjasama kaum
untuk mencapai kemerdekaan. Okay. Sebab beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada bukan Melayu yang turut mempunyai hak dalam politik dan ekonomi. Jadi IMP ini dia menegaskan kerjasama kaum untuk mencapai kemerdekaan. Ini adalah konsep dia, kerjasama kaum. Okey, boleh pelajar beritahu saya sekali lagi, dua manakah yang memperjuangkan konsep kerjasama kaum juga? Sama dengan IMP. Pertubuhan mana? MCA dengan MIC. Okey, Lee Membiao. Liza kata Lee Membiao dengan Liza kata MIC, MCA. Okey, bagus. MIC, MCA ya. Okey, saya tulis di sini. MIC, MCA. Okey, jadi di sini anda boleh lihat beberapa persamaan. Macam kalau negara Islam, PAS dengan Hizbul Muslimin. Okey, kalau kerjasama kaum, NIC dengan MCA. Okey, kalau macam kekerasan, okey, itu PPM dengan API. Okey, betul tak? PPM dengan API. Okey, PPM dengan API ya, kekerasan. Kalau penyatuan orang Melayu, okey, penyatuan orang Melayu dengan okey, kita ada penyatuan Melayu seperti UMNO, penyatuan orang Melayu, okey, Parti Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak pun sama, penyatuan bukan silap UMNO, Parti Kebangsaan Melayu Labuan pun penyatuan orang Melayu juga. Lagi satu lah PKMM pun sama. Okey, penyatuan orang Melayu juga. Okey, KMM pun sama, penyatuan orang Melayu. Cuma Kesatuan Melayu Muda, PKMM ini, penyatuan orang Melayu ini adalah melalui Melayu Raya. Melayu Raya. KMM dengan PKM ni, penyatuan Melayu dia adalah melalui konsep Melayu Raya. Okey. Jadi lagi satu PKM ini dia juga menekankan kerjasama kaum. Macam MCA, MIC serta IMP ya. Dia pun menekankan kerjasama kaum juga. Okey. Jadi itu saja tentang topik 7.1. Okey, itu latar belakang idea negara merdeka. Jadi anda kena tahu pertubuhan apa matlamat kemerdekaan dia. Okey, jadi sekarang kita tengok soalan yang berkaitan. Okey, jom kita buat soalan. Okey, kita tengok soalan objektif. Anda tolong tulis jawapan pada ruangan chat. Okey, Kesatuan Melayu Muda, PKMM, API. Apakah persamaan ketiga-tiga buah parti politik? Okey, apa jawapan dia? PKMM, PKMM, API, Pakatan Pemuda Insaf. Apa persamaan dia? A. Menentang komunis. B. Secara radikal. C. Mengekalkan sistem monarki. Sistem monarki ini sistem raja. Bertentangan terhadap sistem demokrasi. Okey, apa jawapan dia? Okey, Lee Shooting kata B. Okey, jawapan pelajar lain. Okey, Liza pun kata B. Chang Yong Sing pun kata B. Okey, betul. Jawapan dia adalah B. Secara radikal. Anda masih ingat tak pada bab yang ke-5? Saya rasa. Okey, bab yang ke-5. Okey, di mana mereka ini dipanggil sebagai golongan Melayu radikal. Jadi mereka ini macam PKMM, API, mereka bergabung menjadi putera. Okey, mereka ni adalah Melayu radikal. Mereka ni anti-British. Mengapa radikal? Sebab mereka ni anti-British. Okey, lepas itu kita tengok nombor 2. Ini adalah Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Okey, mengapakah pemimpin tersebut menentang penyerahan Sarawak kepada British? Mengapa? Okey, pemimpin ini, okey, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada British. Okey, Liza kata C.
bercanggah dengan perjanjian perlembagaan 1941. Okey, pelajar lain, adakah anda bersetuju dengan Liza? Okey, Gabriel pun kata C juga. Okey. Lin Shuting, Chang Yong Sing pun kata C juga. Okey, bagus. Jawapan dia adalah C. Okey, bercanggah dengan perlembagaan 1941. Okey, boleh tak pelajar beritahu saya apa yang terkandung dalam perlembagaan 1941? Apa yang terkandung dalam perlembagaan 1941? Apa yang berlaku? Mengapa mereka menentang penyerahan Sarawak tersebut? Okey, apa yang terkandung dalam perlembagaan 1941? Okey, tulis dalam ruangan chat. Okey, Liza kata British berjanji memberi kebebasan pemerintahan kepada rakyat Sarawak. Okey, bagus. Inilah jawapan yang saya nak. Okey. Okey, kita tengok jawapan Liza. Okey. British, okey, ejaan. Okey, British berjanjikan kebebasan pemerintahan kepada rakyat Sarawak. Okey, ini menurut Perlembagaan 1941. Okey, bagus. Okey, sekarang kita tengok yang nombor 3 ini. UMNO. Okey, UMNO. Okey, slogan dia Hidup Melayu. Okey, semasa Dato' Onn Jaafar menentang Malayan Union. Okey, jadi apakah yang diperjuangkan oleh UMNO melalui slogan di atas? 1. Konsep kesamarataan. 2. Kedaulatan raja-raja. 3. Memelihara status quo orang Melayu. 4. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu. Okey, pilihan jawapan A12, B14, C23, D34. Okey, apa jawapan dia? Tulis dalam ruangan chat. Okey, Liza kata C, Gabriel pun kata C. Okey, Lee Wen Biao, Lin Shuting, Yak Hong Fat pun kata C juga. Okey. Okey, betul. Jawapan dia adalah C. 2 dengan 3. Okey, memelihara kedaulatan raja-raja Melayu serta memelihara status quo orang Melayu. C jawapan dia. Okey, bagus. Okey, kita tengok nombor 4 sekarang. MIC. Okey, apa matlamat utama penubuhan parti tersebut? A. Meningkatkan kemajuan dalam bidang sosial ekonomi. B. Konsep Melayu Raya. C. Bekerja sama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. D. Memperjuangkan kepentingan penduduk peribumi berkerajaan sendiri. Okey, Chang Yong Sing kata C, Lee Shuting pun kata C, Gabriel pun kata C, Liza kata C. Okey, Kang Pei Shi pun kata C juga. Okey, Lee Wen Biao pun kata C. Ya, jawapan dia adalah C, bekerja sama dengan kaum lain. Okey, untuk mencapai kemerdekaan. Okey, kalau Melayu Raya ini ini adalah mana? KMM dengan PKMM. Okey, ini Melayu Raya. Okey, kalau bekerja sama dengan kaum lain, MIC, MCA, IMP. Okey, selain itu PKM juga bersedia untuk bekerja sama dengan kaum lain, PKM. Okey, nombor 5. Anda cuba tengok apa jawapan ini. Nombor 5. Okey, Hizbul Muslimin, Parti Islam Setanah Melayu ataupun PAS. Okey, apa persamaan dia? Okey, A. Menubuhkan kerajaan Islam. B. Menentang Malayan Union. C. Melindungi hak istimewa orang Melayu. D. Menjadikan bahasa Melayu bahasa rasmi. Okey, apa jawapan dia? Okey, Gabriel kata A, Liza kata A. Okey, pelajar lain macam mana? Okey, Peshi pun kata A. Okey. Ya, okey, Wen Biao pun kata A. Okey. Ya, ramai yang kata A Jadi jawapan dia adalah A, menubuhkan kerajaan Islam. Tanah Melayu sebagai negara Islam. Okey, kalau menentang Malayan Union, UMNO. Okey, selang yang ke-6. Okey, selang yang terakhir selang objektif yang terakhir. Ke-6. Okey, IMP. Okey, IMP ini idea dia, konsep dia tanah Melayu untuk Melayan. Okey, dia lebih tara kepada perpaduan kebangsaan. Okey, mengapakah parti tersebut ditubuhkan?
A. Menentang UMNO. B. Mewujudkan kerjasama kaum. C. Menghapuskan Malayan Union. D. Meninggikan jawatan Perdana Menteri. Apa jawapan dia? Okay. Van Biao kata B. Chang Yusing kata B. Liza kata B. Okay. Ramai yang kata B ya. Okay, ya, jawapan dia adalah B. Kerjasama kaum. Okay, bagus. Okay. Jadi jawapan anda betul lah. Okay, jadi sekarang kita cuba lihat soalan structure. Okay, soalan structure. Okay, jadi anda lihat di sini. Dia minta anda tulis nama pemimpin. Nama pemimpin. Okay, nama tokoh. Nama tokoh yang terlibat dalam pertubuhan-pertubuhan di atas. Okay, KMM. Parti Kebangsaan Melayu Melayah PKMM serta United Malay Nationals Organisation UMNO. Okey. Ini tiga sahaja, jangan bagi pemimpin parti lain pertubuhan lain Okey, anda beritahu saya nama tokoh tersebut. Okey, nama tokoh tersebut. Okey, Datuk On Jaafar betul, tadi saya dah kata banyak kali. Datuk On Jaafar adalah nama pemimpin yang anda wajib ingat. Okey. Jadi anda tahu mengapa anda wajib ingat sebab dia akan ditanya. Okay, Datuk On Jaafar. Okey, lagi William Bembiao kata Ibrahim Haji Yaakob. Okey, bagus. Gabriel pun kata Ibrahim Haji Yaakob. Okey, bagus. KPC pun kata Ibrahim Haji Yaakob. Okey, bagus. Okey, kalau Ibrahim Haji Yaakob KMM, Datuk On Jaafar UMNO kali. Kalau Parti Kebangsaan Melayu Malaya siapa? Okey, Gabriel kata Datuk Burhanuddin Al-Hilmi, Lin Shuting, Datuk Burhanuddin Al-Hilmi, KPC, Datuk Burhanuddin Al-Hilmi. Okey, bagus. Okey, jadi diminta bagi dua. Kalau anda nak bagi jawapan yang ketiga, anda tulislah huruf Roma 3. Datuk Burhanuddin Al-Hilmi. Okey. Jadi Datuk On Jaafar ini anda wajib ingat. Mesti ingat nama ini. Mesti ingat nama ini. Okey. Soalan yang seterusnya. Mengapakah pertubuhan-pertubuhan tersebut diwujudkan pada zaman sebelum kemerdekaan? Apa jawapan dia? 3 markah. Mengapakah KMM, PKMM dan UMNO diwujudkan sebelum pada zaman kemerdekaan? Pada zaman sebelum kemerdekaan. Mengapa? 3 markah. Okay, mengapa KMM diwujudkan, PKM diwujudkan, UMNO diwujudkan? Untuk apa? Apa dia? Okay, bertindak sebagai anti penjajah. Okay, Gabriel kata bertindak sebagai anti penjajah. Okey, betul. Di mana KMM adalah anti penjajah. Okay, KMM adalah anti penjajah. Okay, ini adalah KMM. Okey, lagi memperjuangkan kemerdekaan. Okey, ini lagi satu lagi jawapan yang saya ingin terima. Okey, persamaan dia. Okey, jawapan Lin Shuting memperjuangkan kemerdekaan. Okey. Liza. Ini jawapan Liza pun okey juga. Okey, mewujudkan perpaduan berbilang kaum untuk memenuhi prasyarat British untuk merdeka. Okey, tapi KMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya ini, UMNO ini dia ni lebih kepada menyatukan orang Melayu. Okey. Kalau anda nak letak ini, anda letak PKM lah. Tapi jawapan ini sebenarnya tak berapa tepat sangat lah. Okay, sebab ini ketiga-tiga ini dia lebih kepada menyatukan orang Melayu. Okay, boleh anda bagi saya jawapan yang lain tak? Liza. Okay, Lin Shuting pun sama, memelihara hak orang Melayu. Okay, kita tengok sini. Okay, kita gabung. Okay, jawapan Liza dengan Lin Shuting. Okay, memelihara. Okay, ataupun menyatukan, menyatukan kedudukan ataupun hak status quo orang Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu. Okey, jadi jawapan inilah
Jadi kita ada jawapan ini, dan ini. Okey. Jadi anda dapat lebih daripada 3 markah. Okey, anda cuba tengok C sekarang ya. C ya. Okey. MIC dan MCA. Okey, apa peranan mereka? 2 markah. Okey, menyentuhkan kaum lain. Okey, mewujudkan kerjasama antara kaum. Okey, jawapan ni saya nak. Okey, jawapan Gabriel dengan Lee Shooting. Okey, mewujudkan kerjasama kaum. Kita bekerja sama dengan rakyat. Mewujudkan kerjasama kaum. 1 markah. Pelbagai kaum bagi mendapat kemerdekaan. Okey, jadi kita ada 2 markah. Okey, jadi peranan MIC dengan MCA adalah mewujudkan kerjasama antara kaum dan mendapat kemerdekaan. Okey, sebenarnya dalam pernyataan ini dia sudah ada hint tau, memainkan peranan. Okey, jadi peranan of course inilah satu jawapan dia, peranan kemerdekaan. Okey, memainkan peranan dalam kemerdekaan ini pun boleh diterima. Okey, dia sudah bagi hint di sini. Okey, jadi anda dapat 2 markah. Okey, D. Bagaimanakah kewujudan parti berbilang kaum mampu mengukuhkan kerjasama masyarakat di Malaysia? Okey, anda tolong jawab ini 3 markah. Lepas tu anda boleh left meet hari ini ya. Okey, anda cuba jawab ini dulu Okey, bagaimanakah kewujudan parti berbilang kaum mampu mengukuhkan kerjasama masyarakat di Malaysia? Okey, contohnya macam parti IMP. Okey, parti berbilang kaum. Bagaimanakah parti yang seperti IMP ini okey, mampu mengukuhkan kerjasama masyarakat di Malaysia? Okey, cuba anda jawab bagaimana. Okey, boleh mendapatkan sokongan kaum tersendiri. Okey, mendapatkan sokongan. Okey, saya bagi jawapan Liza. Okey, Liza mendapatkan sokongan pelbagai kaum. Daripada pelbagai kaum. Okey, lagi? Okey, Gabriel. Okay, bekerja sama dengan parti-parti yang lain. Okey, agar memperjuangkan kemerdekaan. Okey, bagus. Okay, jadi mendapatkan sokongan. Okey, bekerja dengan parti lain, memperjuangkan kemerdekaan. Okey, sebenarnya dah 3 markah. Okey, anda ada jawapan lain lagi tak? Okey, boleh bagi saya satu lagi jawapan. Okey, untuk mengukuhkan 3 markah ini. Okey, ada jawapan lain? Selain daripada jawapan yang diberikan. Okey, menyebarkan idea kemerdekaan di kalangan rakyat berbilang kaum. Okey, betul. Okay, menjadi perantara antara pelbagai kaum pun betul juga. Okey, bagus jawapan anda. Okey. Menyebarkan idea kemerdekaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Idea kemerdekaan. Okey, bagus. Okey, Lee Shooting. Jawapan Lee Shooting menjadi perantara antara pelbagai kaum. Ini pun betul juga. Okey. Jadi terima kasih para pelajar. Anda dapat maksimum 3 markah. Jadi itu sahaja kelas kita pada pagi ini.